Moshi guys, welcome back to Overthinker. Sejak beberapa hari yang lepas, berlega-lega di sekitar internet #Justice for Bella. Siapa sebenarnya Bella? Siapa Siti Bainun? Rakyat Malaysia memang anti dengan penderaan kanak-kanak, apatah lagi si kecil tu anak yang istimewa. Tersebar pula video anak istimewa yang dilawat oleh seorang wanita yang digelar Mami. Terkejut bila anak tu dalam keadaan luka melecur. Bila disoal macam mana boleh jadi macam tu, macam-macam alasan yang dia dengar. Video menyayat hati, membangkitkan perasaan marah seluruh rakyat Malaysia. But do you guys ever know the whole story? This story aku collect berdasarkan info yang ada di internet. Setakat hari aku tulis skrip ni. Kes ni masih dalam pembicaraan dan dalam proses mencari bukti dan saksi. Ini kisah yang berlaku pada Bella, pengalaman remaja istimewa yang disakiti dan didera di rumah bonda. Let's get into the story. Justice for Bella ialah sebuah hashtag berlegar di seluruh sosial media sebagai simbol solidariti rakyat Malaysia untuk menuntut pembelaan demi Bella yang didera oleh pengasas rumah bonda Siti Bainun. Berbagai isu berbangkit yang tercipta sementara perbicaraan kes ni berlangsung. Bella ialah gadis remaja 13 tahun yang mengalami Down syndrome. Dari situ kita tahu penjagaan gadis ni bukan seperti remaja-remaja yang lain. Mengingatkan kisah Bella, sebenarnya dia ditemui dalam keadaan yang tak terurus di sekitar Kuala Lumpur masa umur dia 7 tahun, keseorangan dan sebatang kara. Sehingga ke hari ni tak ada jejak siapa ibu bapa kandung dia. JKM dah selamatkan budak perempuan tu dan tempatkan dia di rumah Sinar Harapan Negeri 9. Sekurang-kurangnya ada keselesaan dalam kehidupan seharian Bella meskipun dia masih lagi di tempat yang asing. Dia tinggal di rumah tu selama 5 tahun dan dalam proses pihak berwajib untuk kekalkan dia di rumah perlindungan tu, Bella wajib dibicarakan di mahkamah sebagai prosedur perlindungan lanjutan. Di sini segala perkara tu bermula. Siti Bainun terserempak dengan Bella dan minta mahkamah untuk jadikan kanak-kanak tu sebagai anak angkat dia. Kemudian Bella diajak tinggal di rumah barunya. Melalui rumah bonda, Bella dipelihara dan ditatang bagaikan minyak yang penuh oleh seorang aktivis masyarakat, Zurianti Sudin atau lebih selesa dipanggil Mami. Dialah yang mengambil berat tentang kebajikan anak-anak di rumah bonda. Siti Bainun berpindah ke kondominium yang baru, jadi Bella pun dibawa sekali. Boleh jadi kerana nak mendiamkan perangai sebenar Siti Bainun, dia pilih untuk tinggal dalam bangunan yang penuh dengan security. Mami susah untuk melawat Bella. Banyak kali dia minta untuk melawat, tapi Siti Bainun bagi banyak sangat alasan. Namun kerana kuasa Tuhan, akhirnya misteri kebajikan anak-anak rumah bonda terbongkar. Bila Siti Bainun disahkan positif dan menginap di hospital, Mami berjaya sampai ke rumah Bella dengan helah. Sayu wanita tu dan juga kita bila video rakaman keadaan Bella macam tak cukup makan, kurus dan lemah. Bella tak bercakap banyak, tak ceria macam dulu. Seluruh badan luka melecur terutamanya di bahagian leher dan lengan yang masih baru. Maka dengan tu terbongkarlah segala rahsia yang berlaku di rumah bonda. Mami dah laporkan kes penderaan tu kepada polis, bawa Bella ke hospital untuk rawatan segera. Kes ni tiba-tiba senyap, sunyi dan sepi. Tak lama lepas tu, influencer bernama Mona Din ambil langkah dia sendiri kerana tak dapat apa-apa sebarang maklum balas dari pihak PDRM berkaitan dengan kes Bella. Dia muat naik status berkongsikan cerita penderaan bersama gambar dan video penderaan Bella. Maka bermulalah ombak bernama Bella di semua media sosial. Disebabkan kesan viral ni, akhirnya Siti Bainun ditahan polis. Menteri Pembangunan Wanita dan Masyarakat dah mengesahkan bahawa hak penjagaan Bella telah dilucutkan dan Bella akan kembali ke rumah Sinar Harapan. Rupa-rupanya rumah bonda tu beroperasi secara tak sah dan tak pernah didaftarkan di bawah peruntukan Akta Pusat Penjagaan 1963. Pelik, sebab selama ni orang kenamaan selalu melawat ke rumah tu, takkan tak ada sekali pun isu berbangkit meragukan status rumah tu. Siapa sebenarnya Siti Bainun? Kenapa polis tak gari dia? Kenapa dia masih boleh senyum? Apa yang tak boleh menggugat status dia? Wanita ni ialah pengasas rumah bonda yang mana bertindak sebagai rumah perlindungan dan pemulihan kepada remaja yang terdedah kepada bahaya moral. Mereka yang ditempatkan di rumah bonda ni kebanyakannya berusia 18 tahun ke atas. Siti Bainun ialah individu yang mengambil inisiatif sendiri. Pada umur 29 tahun, dia sudah pun menjadi pengasas rumah bonda. Dia biasanya akan ambil anak angkat seramai 7 orang.
terpilih sebagai ahli parlimen belia dan naib ketua Puteri UMNO dan tokoh wanita muda. Banyak terlibat dengan aktiviti-aktiviti sosial. Well, berdasarkan cerita ni, yes, dia nampak macam seorang yang disegani dan dihormati. But all human are made with no perfection, and all story about who she is not the whole story. Jenis penderaan. Aku akan ceritakan segala jenis penderaan yang Siti Bainun buat pada Bella. Skip kalau korang rasa mual dan terganggu. Bella dipaksa makan cili. Sekurang-kurangnya 20 biji cili disuap pada mulut Bella setiap minggu. Bukan itu je, remaja tu pun tak dapat kebenaran untuk minum selama 3 ke 4 hari. Mengikut rekod saksi, 1280 biji cili telah disumbatkan ke mulut Bella selama 4 bulan dia tinggal dalam rumah tu. Siti Bainun bagi arahan kira jumlah cili tu secara spesifik. Jangan terkejutlah kalau korang tahu mulut Bella melecet dan mengadu sakit perut lepas telan semua biji cili tu. Apa yang membimbangkan ialah perut dia. Bayangkan macam mana jenis penyakit kronik yang dia boleh alami lepas tu. Yasmin Naha kadang-kadang tak sampai hati. Dia curi-curi bagi air untuk Bella minum. Bella disimbah air panas. Penjaga rumah bonda Yasmin Naha menjadi saksi kes di mana dia nampak Bella disimbah dengan air panas kalau dia tak dengar cakap. Itulah penderaan yang jadi selain Bella akan ditendang di bahagian perut kalau dia menjerit kuat masa disuntik. Bella dipaksa makan apa? Bella pun dipaksa makan 5 ketul ayam mentah busuk bersama dengan nasi dalam satu periuk yang dicampur cuka dan serbuk cili, garam kunyit dan pelbagai lagi. Bella pun pernah diikat dan ditelanjangkan dipaksa makan najis dan akhirnya bila Bella muntah, Siti Bainun paksa dia untuk makan muntah tu dan bersama dengan najis. Entahlah, mustahil untuk kita faham minda raksasa macam ni. Kepuasan berupa apa yang dia dapat lunaskan sampai menindih sifat keperimanusiaan dia. Mengarut dan menjijikkan. Waktu bulan puasa, Bella tak nak makan nasi sebab dia terlalu kenyang lepas curi-curi makan. Yalah, dia tak dibenarkan untuk makan dan minum sesuka hati dia. Tak cukup dengan jenis penderaan lain, Siti Bainun arahkan Yasmin pegang bahu Bella masa dia berdiri dan paksa remaja tu melutut dan dihentakkan kepalanya di dinding sambil Siti Bainun ejek dan bodohkan Bella. Siti Bainun pun pernah tarik rambut Bella sebelum dilempang sebanyak 2 kali sebab cuba larikan diri. Yasmin disuruh untuk ambil picagari dengan isi air panas dan pancutkan kepada Bella sebagai hukuman. Bella menggelupu kepanasan tapi tak menjerit sakit. Lepas tu, Siti Bainun suruh Yasmin gigit perut Bella. Menurut Yasmin Naha, kali pertama dia jumpa Bella, Bella seorang yang periang dan suka bercakap. Tapi berubah sikap bila dia nampak Siti Bainun. Bella takut sangat dengan Siti Bainun. Sampaikan nak keluar bilik pun dia takut-takut. Bella trauma. Masihkah ada harapan Bella akan kembali macam dulu? Yasmin Naha adalah antara saksi utama dalam kes penderaan Bella. Dia adalah penghuni dan penjaga rumah bonda, dipaksa untuk ikut semua arahan Siti Bainun. Kalau dia tak buat, macam-macam perkara Siti Bainun akan buat pada dia. Itu jawapan bila disoal oleh Peguam Farhan Ma'ruf yang mewakilkan Siti Bainun dalam pembicaraan kes. Dalam masa yang sama, Peguam Aminah Madiah senaraikan keterangan Yasmin berbunyi macam penipuan. Penipuan tu termasuklah kononnya Bella ni asyik terjatuh bila berjalan sebab kaki dia lemah lepas kerap didera. Tapi bila tengok balik dalam klip video, remaja tu jalan macam biasa. Tapi Yasmin menafikan kata-kata tu. Tugas Yasmin ialah menjaga dan mengemas rumah kebajikan tu selain dia ditugaskan untuk kemas tempat tidur, susun baju dan urut Siti Bainun. Hubungan Yasmin dan Siti Bainun boleh dikatakan rapat dan mengundang celah untuk dipertikaikan oleh peguam. Itulah sebabnya muncul soalan, adakah dia sayang dengan Siti Bainun? Yasmin jawab, sayang. Mami mengaku dialah yang melapor kepada polis berkenaan kaum baik dia. Dah lama dah Zurianti berkhidmat sebagai sukarelawan di rumah bonda. Dia dah tak sanggup terima alasan yang tak munasabah daripada kaum baik dia, Siti Bainun, dan nakkan wanita tu ditangkap. Apalah dosa seorang insan remaja 13 tahun pada wanita yang diberi kepercayaan untuk memelihara dan melindung dia? Bayangkanlah sepanjang 4 bulan apa yang ada dalam fikiran Bella masa tu. Namun begitu, kita masih belum boleh tunding jari kepada sesiapa pun. Sebab sebagai masyarakat yang prihatin dan peka, lebih baik kita diam dari berkongsi perkara yang bersifat fitnah. Bertindak bila perlu dan bersolidariti ialah jalan paling bijak ketika ni. Semoga keadilan berada di pihak yang benar. Let's hope justice for Bella. Share and like this video. Klik notification bell for the fast update. Itu je daripada aku. Sayonara.